Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita bersama dalam rancangan Tashih Mafahim yang bermaksud pembetulan kepada sebahagian kefahaman-kefahaman salah yang berlegar di sekitar masyarakat umat Islam khususnya Malaysia. Kita sampai pada episod yang ke-8 nak bercakap tentang puasa sunat 6 Syawal. Bila sebut puasa sunat, hukumnya sunat. Bila sebut Syawal, tak ada dalam bulan lain. Ia sangat istimewa. Pahalanya hanya dapat kalau kita puasa dalam bulan Syawal. Hak pahala penuh. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shama Ramadana. Sesiapa yang puasa Ramadan 30 hari, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia sambung 6 hari daripada bulan Syawal. Kana lahu kasiyamid dahri, maka dia mendapat ganjaran seperti berpuasa setahun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 hari dapat macam puasa 365 hari. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dengar sekarang ni dapat kita amalkan, maka ia menjadi ilmu yang bermanfaat. Selesai poin yang pertama. Yang kedua, apa cara yang terbaik untuk puasa 6 hari bulan Syawal tersebut? Kata ulama, cara yang paling baik, markah yang paling tinggi puasa 6 hari tersebut ialah berturut-turut, bermula daripada 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. 2 sampai 7 Syawal tu semua dia puasa. 6 hari berturut-turut sampai 7 Syawal. Raya pada 8 Syawal. Kalau nak puasa 1 Syawal Ustaz, hukumnya haram. Dosa lagi. Dah tak dapat pahala, berdosa pula. 1 Syawal haram puasa. Okey. Poin yang kedua ni yang kita sedang bincang ni, macam mana nak puasa markah yang paling tinggi 6 Syawal ni, puasa 6 Syawal. Tadi yang saya beritahu itulah, puasa 2 sampai 7 Syawal. 1. Berturut-turut. 1. Nombor 2, dia puasa selang sehari. Iaitu dia start 2 Syawal, 4 Syawal, 6 Syawal, 8 Syawal, 10 Syawal, 12 Syawal. Dia tak mampu nak puasa direct. Ada orang tak mampu tuan, ada orang tak mampu, boleh dia buat selang-selang tu pun dapat pahala yang ganjaran yang besar, tapi tak boleh lawan yang pahala yang jenis yang pertama yang berturut-turut tu. Kemudian yang ketiga, ini tak ikut turutan lah. Ini ulama kata yang ketiga, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Imam Nawawi sebut, boleh juga dia ambil 6 hari yang paling last. Direct 6 hari yang paling last. Tu cara ketiga. Dia juga boleh pilih mana-mana hari sepanjang Syawal. Dia nak puasa 2 Syawal, kemudian dia ambil 11 Syawal, kemudian dia ambil 19, kemudian dia ambil 20, kemudian dia ambil 24 Syawal. Ikut dia lah, dia nak ambil mana-mana hari pun boleh. Tu 4 cara. Dan dia juga boleh qada 6 Syawal tu. Contoh 6 Syawal tak sempat, dia nak qada dalam bulan Zulqa'dah. Boleh. Subhanallah. Qada puasa sunat 6 Syawal dalam Zulqa'dah, boleh. Tetapi tak samalah pahala dia seperti puasa sunat 6 Syawal dalam bulan Syawal. Siapa yang terlepas
30 Syawal habis ataupun 29 Syawal habis, keadaan puasa 6, boleh tak qada dalam Zulqa'dah? Boleh. Niat dia saja aku qada puasa sunat Syawal. Saja aku qada puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. Pilihlah mana-mana hari dalam bulan Zulqa'dah. Dan juga untuk dapatkan markah yang ataupun pahala yang elok, pahala yang bagus, kata para ulama juga, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, mazhab di Malaysia ni, mazhab arus perdana di Malaysia, ialah kita asingkan dari gabungan puasa qada. Syawal saja, jangan gabungkan. Itulah pendapat muktamad dalam mazhab kita. Kita asingkan antara puasa sunat dengan puasa qada. Maka sesiapa yang puasa sunat Syawal bermula daripada 2 sampai 7 Syawal tidak menggabungkannya dengan puasa qada, maka itulah yang paling bagus sekali, yang terbaik sekali untuk mendapat kelebihan dan fadilat yang paling tinggi. 2 tajuk. Tajuk yang ketiga. Boleh tak nak gabung puasa qada Ramadan dengan puasa sunat 6 Syawal? Jawapan dia, ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mazhab yang paling ramai pakar hadis. Ni, bukan pakar hadis yang biasa ni, yang betul-betul lah, zaman dulu punya, pakar hadis. Masya Allah. Mengikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i, harus gabung puasa qada Ramadan dengan puasa sunat 6 Syawal. Cukup. Fatwa ini disepakati oleh ramai, majoriti bahkan ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah ni ulama mazhab Syafi'i. Dan sekali lagi saya ulang, kena ingat, sebut ulama-ulama Syafi'iyah, ramainya pakar hadis di kalangan mereka. Ramai pakar hadis. Fatwa ini disepakati, yang kata boleh gabung puasa qada Ramadan dengan puasa sunat 6 Syawal ni, jumhur mazhab Syafi'iyah, antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli dan yang lain-lain. Macam mana nak niat dia, Ustaz? Saja aku puasa esok hari qada fardu Ramadan beserta sunat Syawal. Saja aku puasa esok hari qada fardu Ramadan beserta sunat Syawal. Itu cara niat dia dalam hati. Okey, kemudian itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ini antara tajuk yang duk berlaku juga di kalangan masyarakat kita. Kalau kita niat dah nak qada puasa, ni bukan tajuk puasa 6. Ini bukan tajuk puasa 6. Ini tajuk lain, poin nombor 4. Kita niat, contoh esok nak puasa qada. Puasa qada, bukan puasa sunat. Kita niat esok nak qada puasa Ramadan. Atau nazar. Atau puasa nazar. Boleh tak esok kita berbuka sesuka hati? Maksudnya tak puasa sampai habis. Pukul 11 rasa macam lapang, dia pun buka. Pukul 3 tengok ada orang buat open house, dia terbuka, tengok pun sedap. Boleh atau tidak? Hukumnya tidak boleh. Kerana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, satu hari Ummu Hani radhiyallahu anha, dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku dah puasa, tetapi aku berbuka dengan sengaja." Nabi pun tanya dia, "Apakah kamu sedang qada sesuatu?" Ummu Hani radhiyallahu anha kata, "Tidak." Maka jawab Rasulullah, "Fala yadurruki in kana tatawwa." Tidak memudaratkan kamu
sekiranya ianya adalah puasa sunat. Jadi daripada sini ulama kata kalau puasa sunat tak apa. Kita tak mau perhabis puasa sunat. Tapi kalau puasa qada Ramadan ataupun puasa nazar, maka tak boleh kita buka tengah-tengah. Wajib habiskan. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima dan yang terakhir ialah satu perkara yang berkaitan dengan puasa sunat Syawal tapi dia bukan mazhab kita. Ada suara-suara sumbang yang mengelirukan umat Nabi SAW di seluruh dunia Islam, termasuk di Malaysia. Suara sumbang ini datang daripada kumpulan yang sama yang selalu mengelirukan umat Nabi Muhammad, yang selalu membid'ah dan mensyirikkan amalan umat Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap kali main Syawal, keluar suara sumbang ni. Wal'iyadzubillah. Iaitu dia kata, dia sebut dalam penulisan ada, dalam ceramah pun ada. Dia kata Imam Malik radhiyallahu anhu dan beberapa imam lain memakruhkan puasa sunat Syawal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benar. Imam Malik kata puasa sunat Syawal tu makruh, benar. Jom kita tengok apa huraian dia. Nombor satu. Puasa 6 Syawal ni disepakati oleh majoriti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan golongan akhir di kalangan Hanafiyah. Puasa sunat 6 Syawal ni disepakati pensyariatannya oleh majoriti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Satu. Yang kedua, berkata ulama-ulama yang mensyarahkan kitab agung Imam Malik iaitu Al-Muwatta', anak-anak murid dan syurahul Muwatta' ketika menghuraikan maksud Imam Malik itu ialah yang Imam Malik maksudkan itu antaranya Al-Imam Abul Walid Al-Baji, salah seorang pensyarah Al-Muwatta'. Dia kata Imam Malik memakruhkan puasa 6 kerana ditakuti orang awam akan memasukkan sesuatu yang sama wajibnya dengan Ramadan. Imam Malik risau orang awam campur puasa Ramadan dengan puasa Syawal tu, dua-dua tu dijadikan wajib. Juga dikhawatiri tidak dapat dibezakan antara puasa Ramadan dengan puasa 6 sehingga dianggap kesemua itu wajib. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Malik, kata Al-Imam Abul Walid Al-Baji. Begitu juga anak murid Imam Malik sendiri. Anak murid sendiri juga pensyarah kitab Muwatta' Al-Imam Al-Zurqani. Dia pun menyebutkan benda yang sama dan kemudian beliau tambah lagi. Kata Al-Imam Al-Zurqani, namun jika seseorang berpuasa 6 Syawal itu kerana mengharapkan ganjaran puasa 6 itu, maka tidak makruh di sisi Imam Malik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rupanya dalam kitab Muwatta' sendiri, Imam Malik sendiri sebutkan kenapa puasa 6 itu dianggap makruh seperti mana yang ditulis dan dihuraikan oleh anak-anak murid beliau rahimahullah, iaitu kerisauan Imam Malik seandainya orang awam tak boleh nak beza, takut orang kata ni wajib juga ni kan, puasa 6 Syawal pun wajib juga seperti puasa Ramadan. Imam Malik khawatir orang awam tak dapat membezakan antara puasa Ramadan dan juga puasa 6. Jadi itulah alasan utama kenapa Imam Malik memakruhkan puasa 6. Jadi tuan-tuan yang sekalian, kita dah huraikan sebab dia seperti yang disebutkan sendiri secara jelas oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta' sendiri.
dan juga seperti yang disebutkan oleh anak-anak murid beliau yang mensyarahkan kitab beliau, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi yang tu saja untuk kali ini. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mengekalkan ketenteraman, kefahaman sesama umat Islam, kefahaman yang sahih di kalangan umat Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.